cikgu nak tunjukkan pada kamu sebenarnya ada satu perkara berkaitan dengan garisan timuran ni tahu. Iaitu sebenarnya garisan timuran ni sebenarnya berkait rapat dengan kamu punya longitude dan latitude. Ingat lagi tak kamu belajar form 1 iaitu latitude dan juga longitude. Kan? Latitude dan longitude tu sebenarnya dalam Google Earth pun ada tau. Dalam Google Earth pun ada, iaitu jom cikgu tunjukkan pada kamu, iaitu tentang iaitu yang ini. Inilah dia. Nampak tak? Nampak tak? Inilah dia. Kalau kamu lihat, inilah dia garisan. Okey. Yes. Kamu tahu tak yang ekuator tu, yes, equator tu yang tengah-tengah tu, itulah dia garisan khatulistiwa. Okey, itu equator tu adalah garisan khatulistiwa. Yes. Kemudian yang di atas tu Tropic of Cancer tu, itu adalah garisan sartan. Garisan sartan, Tropic of Cancer tu. Kemudian yang di atas lagi tu dia ada Arctic Circle. Itu adalah garisan Arktik. Garisan Arktik, kemudian sartan, kemudian equator tu adalah garisan khatulistiwa. Kemudian di bawah dia tu adalah garisan Tropic of Capricorn kan. Itu garisan jadi, yes. Yes, betul. Betul. Taman Ekuator ada dekat Indonesia. Betul. Dan juga bawah sekali, garisan Antartik, iaitu Antarctic Circle. Yes, ada tu bawah tu. Rupanya memang ada di atas Google Map ini. Google Earth. Dan juga kalau kita lihat, yes, ada satu kita belajar iaitu tentang garisan GMP, iaitu garisan meridian pangkal. Greenwich meridian pangkal kan, masa tingkatan 1 dulu. So, yes. Saya soalan jap saya type. Okey. Yang ini garisan yang kuning tu, yang tengah-tengah tu, itulah dia garisan Greenwich meridian pangkal, GMP. Yes, dekat Greenwich. Memang dia lalu kat Greenwich. Kalau cikgu nak tunjukkan, rupa-rupanya dekat UK, dekat London. Garisan tu betul-betul warna. Kalau kita pergi betul-betul, kan? Kita pergi betul-betul, nampak tak? Dia betul-betul dekat prime meridiannya. Dan kalau kita zoom in lagi, kalau kita lihat, dia ada satu bandar. Tak. Ini berkaitan dengan apa tahu? Topografi. Ini just pengetahuan Taya. Pengetahuan untuk kita mengetahui apa kaitan dia dengan garisan-garisan iaitu garisan meridian dan juga garisan peta topografi. So kalau kita lihat, yes, tak apa, it's okay. Dan kalau kita lihat ada satu bandar di sini dipanggil Bandar Greenwich kalau tak silap cikgu. Dia ada terletak di prime meridian, iaitu berkaitan dengan Greenwich sebenarnya. Mungkin cikgu boleh. Yes, Greenwich meridian. Itu dia. Kalau kamu perhatikan, that's why in general William. Yes. Ini kalau kita perhatikan, dia ada satu bandar dan juga dia ada satu tempat iaitu Greenwich, dan kita boleh zoom kat sini. Dan kita boleh lihat kat sini sebenarnya inilah dia garisan yang dikatakan garisan Greenwich meridian berlalu di depan rumah tu. Lalu di depan bukan rumah, pejabat tu. So kalau kita mungkin boleh zoom in. Baik, inilah dia garisan dia. Garisan Greenwich meridian iaitu GMP. Yang melalui Greenwich meridian, inilah dia. Yes, dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil prime meridian. Greenwich meridian yes. Inilah garisan dia, dan kalau kita perhatikan, yes, garisan dia. Dan kita perhatikan so ini garisan dia. Dia menyambung terus. Greenwich. Ini simbol Greenwich dia lah. Itu. Tak. Ini gambar dia yang sengit sikit. Tapi inilah dia garisan Greenwich.
Ada orang yang nak terbelah dua. So, inilah dia GMP di mana garisan Greenwich Meridian. GMP. Yes, itulah dia. Dan kalau ditanya tentang apa relevan dia dengan kita nak belajar peta topografi ni cikgu. Okey, perasan tak? Okey, setiap di bumi ni dia telah dikodingkan dengan banyak garisan-garisan petak tu. Jadi inilah garisan-garisan petak yang membawa kepada peta topografi. Peta topografi ya. Garisan petak-petak tu. Nampak tak? Dia makin luas, makin ke atas, makin besar. Okay. So kita akan belajar tentang garisan ini dan kita akan lihat dia di mana, iaitu kita nak lihat dia di mana di bahagian Malaysia macam mana cikgu? Jom kita nak tengok di bahagian Malaysia. Okay. Di bahagian Malaysia, okay, dia akan menggunakan di sini. Malaysia di garisan berdekatan dengan garisan ekuator ini, iaitu garisan khatulistiwa. Berkaitan dengan garisan khatulistiwa, dan kita tahu bahawa inilah dia garisan yang membahagikan antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okay. So itu biasalah tu jin ibushi biasalah tu. Okay. Baik. So itu yang berkaitan dengan cikgu nak share dengan kamu, iaitu berkaitan dengan garisan-garisan latitude dan longitude yang memang wujud dalam Google Earth. Jadi so kita akan sambung pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan yang ini. Okey, iaitu peta topografi. Sebab itu peta topografi ni ada garisan utaraan dan juga garisan timuran. Okey, harus diingat bahawa yang dikatakan garisan utaraan ini sebenarnya di garisan yang melintang ni. Cuma kenapa dipanggil utara? Kerana nilai dia semakin bertambah ke atas. Okey, nilai dia semakin bertambah ke atas. Itu yang kamu kena tahu. Iaitu, nampak tak? 51, 52, 53, 54, 55. Maknanya dia semakin bertambah menghala ke atas, iaitu menghala ke utara. Sebab itu dipanggil garisan utaraan. Yang di bawah ini iaitu dia garisan timuran. Kenapa dipanggil timuran? Kerana dia semakin bertambah nilainya ke timur, iaitu 28, 29, 30, 31, 32. Yes, dia menghala ke kanan, ke arah timur. Dia semakin bertambah nilainya ke timur. Even though dilukis dia macam ni. Okay, lukisan dia kalau contoh macam garisan 29 kan. Garisan itu dia ini. Ini garisan 29. Ini garisan 30. Okay, garisan 30 dan ini garisan 31. Jangan keliru. Selalu pelajar keliru. Oh, dia tulis garisan tu ke atas, bermakna itu utaraan kah? Tak. Itu bukan utaraan. Itu garisan timuran. Sebab dia lukis ke atas tapi nilai dia bertambah ke kanan. Jadi itu dipanggil garisan timuran. Clear jangan kamu tertanya-tanya pula. Yes. Kenapa? Kata negara itu tak ada bencana alam. Kata negara itu tak ada bencana alam. Okey, baik. Soalan Vigna version. Okey, sebenarnya di mana-mana pun ada bencana alam. Di mana-mana. Sama ada di ekuator ke, tak di ekuator ke, akan ada bencana alam. Jadi Malaysia juga ada. Malaysia juga ada bencana alam. Contohnya banjir. Ribut. Pernah ada. Yes, itu juga dikatakan bencana alam. Tsunami tak ada kan? Siapa kata tak ada? Hari tu masa tsunami tahun 2004. Okey, 2004 berlaku tsunami. Kan sampai ke Kedah. So maknanya ada. Jadi bencana alam ni ada di mana-mana. Cuma ada certain bencana tu tidak ada di Malaysia. Contohnya macam Malaysia tak ada gempa bumi, kemudian tidak ada gunung berapi. Yes. Tak ada gunung berapi. Okey. Singapura pun ada. Okey, kadang-kadang berlaku banjir kilat.
pun ada juga. Yes, ada. Okay, tapi jarang berlaku. Tapi ada juga. Jadi tidak ada negara sebenarnya yang terselamat. Semua ada. Okay, baik. Hari itu kita dah belajar tentang kita lihat iaitu rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. Kita dah belajar. Okay, rujukan grade 4 angka maknanya kita akan baca daripada kotak yang besar. Okay, yes. Kemudian rujukan grade 6 angka untuk membaca bagi objek-objek tertentu di dalam peta topografi. Okay, baik. So hari ini kita nak lihat ciri pandang darat fizikal dan juga kita nak tengok ciri pandang darat budaya. Baik. Baik. Kita tengok istilah dulu. Okey, fahami istilah dulu. Apa itu pandang darat? Okey, apa itu pandang darat, cikgu? Okey. Pandang darat ni sebenarnya adalah dia macam ni. Kalau katakan kamu pergi ke tempat itu, satu tempat itu, kamu berdiri. Okey, kamu berdiri, kemudian kamu berdiri tempat tu kan, kemudian kamu tengok kiri dan kanan. Okey, kamu pandang kiri dan kanan kamu di hadapan kamu. Apakah yang kamu nampak? Itulah dia pandang darat. Boleh faham? Pandang darat ni maksudnya apa? Kamu berdiri kat situ, kemudian kamu tengok kat kawasan itu, apakah yang kamu nampak di darat itu. So yes. Okay, jadi kalau kita lihat bahawa pandang darat itu maknanya apa yang kita nampak. Okay, nampak. Okay. Dan pandang darat ini ada dua, iaitu sama ada pandang darat dalam bentuk fizikal ataupun pandang darat dalam bentuk budaya. Okay. Senang je. Okay. Kurangkan berbual dan fokus ya. Benda-benda tu kemudian boleh cerita. Okay. Yang lain-lain tu tolong fokus. Kita belajar dulu nak bincang kemudian. Okay. Macam ingat yang ini susah sangat. Okey. Ini tak susah. Sebenarnya pandang darat fizikal senang je. Apa itu pandang darat fizikal? Iaitu pandang darat yang semula jadi. Which is bentuk-bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan, maknanya yang nature. Kalau yang nature itu dipanggil pandang darat fizikal. For example, kalau katakan kamu berdiri kat situ, kemudian kamu nampak sungai. Sungai buatan manusia ke? Tak. So sungai adalah semula jadi. Itu adalah pandang darat fizikal. Kamu nampak gunung, bukit, itu adalah pandang darat fizikal. Kamu nampak paya, kamu nampak tumbuh-tumbuhan, itu juga adalah fizikal. Yes. Itu membezakan dia. So pandang darat fizikal ni ada belukar. Belukar ni maknanya small kita katakan small forest ataupun hutan-hutan yang kecil. Hutan-hutan kecil itu dipanggil belukar. Kemudian ada juga tasik, sungai, rumput, hutan. Yes, paya nipah, paya bakau. Ini semua tu. Okey, bagus Cristiano. Belukar tu apa cikgu? Okey. Baik. Kalau hutan, kalau hutan, kita kata hutan. Hutan ni maknanya adalah kawasan tumbuh-tumbuhan yang semula jadi, yang besar. Okey. Tapi kalau belukar, dia dalam hutan yang kecil. Hutan tu kecil dan dia tak besar. Dia mungkin ada tumbuh-tumbuhan semula jadi tapi dia kecil. Contohnya, mungkin kalau kamu pergi di belakang rumah kamu, ada sedikit kawasan hutan. Ada sedikit, tak besar pun. Tapi memang kawasan tu tak ada rumah, memang kawasan tu hutan kecil. Itu dipanggil belukar. Itu dipanggil belukar. Itu dipanggil belukar. Dia tak panggil hutan. Dia panggil belukar. Okey. Dia mungkin di antara rumah kamu, taman perumahan kamu dengan taman perumahan lain, di antara tu ada sedikit hutan. Itu dia tak panggil hutan, dia panggil belukar. Itu dipanggil belukar. Okey. So, jadi kalau hutan memang hutan betul. Betul, yes. Kemudian kita ada tanjung dan juga kita ada bukit. Nanti cikgu akan ceritakan tanjung atau bukit. Semak samun biasanya pokok-pokok yang kecil. Dia tak ada pokok besar. Semak samun ni dia pokok-pokok yang kecil. Contohnya macam banyak rumput, kemudian banyak lalang. Itu semak samun.
Okey, lepas tu pokok dia tak besar-besar, pokok dia rendah-rendah. Itu semak samun. Banyak ular. Okey, baik. Kemudian, ciri pandang darat budaya pula, iaitu ciri-cirinya pandang darat buatan manusia. Seperti guna tanah di situ, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan-kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Maksudnya apa? Kalau kamu berdiri kat situ, kamu nampak kawasan perumahan, itu pandang darat budaya. Kamu nampak ada tiang elektrik, itu pandang darat budaya. Kamu nampak sekolah, itu pandang darat budaya. Kamu nampak contohnya macam ada jalan raya, itu pandang darat budaya. Kamu nampak landasan kereta api, itu pandang darat budaya. Nampak tak beza dia? So, nak mudah apa? Fizikal ni ialah pandang darat yang semula jadi, maknanya yang alam semula jadi. Pandang darat budaya ialah yang buatan manusia. Sebagai contoh, pandang darat yang budaya seperti jalan raya, jambatan, jalan kereta api, getah. Baik. Nak tanya kamu lah, kenapa getah dengan kelapa sawit ini ataupun padi ini dikatakan sebagai pandang darat budaya? Kenapa getah, kelapa sawit, padi sawah dianggap pandang darat budaya? Sebab padi sawah orang Melayu buat, getah orang India buat. Bukan. Ada sebab- pula. Sebab getah dan kelapa sawit digunakan sebagai komersial. Komersial okey, buku teks yang cakap. Okey. Tidak. Sebenarnya Ditanam oleh manusia. ya, betul. Sebenarnya pandang darat dipanggil pandang darat budaya. Gigi di sana. Sedap. Ni apa ni? Apa? Ada apa? Ni apa gatal-gatal ni? Tak ada apalah. Dia jerawat gatal ni, gatal ni. Aduh. Mana ada? Aku jerawat gatal. Okey, baik. Kesihanilah kami yang single ni. Kesihanilah kami yang single ni. Cikgu. Okey. Alright, baik. Okey. Aduh, ya. Okey, thank you sayang. Okey. Baik. So kita lihat okey, kenapa dikatakan pandang darat budaya? Kerana iaitu getah, kemudian kelapa sawit dan padi sawah adalah manusia yang tanam. Kalau hutan, manusia yang tanam ke? Tak. Belukar, manusia yang tanam ke? Tak. Jadi sebab itu belukar dengan hutan adalah pandang darat fizikal. Jadi betul kata Aaron, betul kata si yang tadi tu Nadine dan sebagainya, iaitu betul. Iaitu ini adalah pandang darat fizikal. Yang ini pandang darat budaya. Okey. Selain daripada itu, kalau kamu nampak ada masjid, ada kuil, ada tokong, ada gereja, ini semua adalah ciri pandang darat budaya. Boleh faham tak agak-agaknya? Boleh faham senang aja. Senang aja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ciri pandang darat fizikal dan juga ada ciri pandang darat budaya yang telah diwujudkan. Contohnya, kalau kawasan itu tanah pamah. Apa itu tanah pamah? Siapa tahu tanah pamah? Apa maksud tanah pamah? Siapa tahu? Ya, tanah pamah ialah tanah rendah yang rata je. Tanah yang rata itu tanah pamah. Jadi, kalau tanah pamah tu ciri pandang darat fizikal, dan apa yang manusia akan gunakan kawasan itu? Iaitu untuk pertanian, untuk jalan, ya betul. Terdapat kurang daripada 180 meter, betul. Pengangkutan, dan juga ada pertempatan, ada kemudahan-kemudahan sosial. Kalau tanah yang beralun, tanah beralun ni macam mana cikgu? Kawasan yang sedikit berbukit bukau. Berbukit bukau,
dia biasanya akan ada tanaman seperti getah dan juga ada kelapa sawit. Begitu juga ada kawasan rumah juga. Kalau tanah tinggi ada cikgu bumper cikgu. Okey. Baik. Kalau tanah tinggi, ya betul lah tu ada bumper kan. Tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana, ada kemudahan penginapan untuk pelancongan dan juga kuasa hidroelektrik iaitu di empangan. Kalau pinggir laut, iaitu ada perikanan, ada juga pelancongan tempat berkelah dan juga jeti. Kemudian ada juga saliran. Saliran ini contohnya sungai, contohnya tasik, itu saliran akan jadi sumber air iaitu paip saluran air dan juga ada pengangkutan untuk jeti dan pangkalan bot. Dan kalau tumbuhan semula jadi, biasanya kalau tumbuhan semula jadi ni hutan lah, akan jadi tempat pembalakan, ataupun juga untuk pertempatan, okey, dan juga ada pelancongan. Jadi bermakna pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya ada hubungan dia, ada hubung kait dia. Contoh, okey, kalau kita lihat di sini ya, di peta topografi. Okey, kalau kita lihat di sini, baik. Kita kata senaraikan saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Senang saja. Okey, kalau kita lihat, okey, ini kawasan peta Batu Karang. Okey, kalau kita lihat yang tidak ada, senang je sebenarnya. Kalau kawasan dalam peta topografi ni, dia tak ada garisan-garisan ni. Kamu tahu tak ada garisan yang kontur ni? Garisan kontur ni sebenarnya adalah garisan yang menunjukkan ada bukit. Ada bukit bukau sini ya. Jadi, kalau yang tak ada garisan kontur ni maknanya garisan tu ialah tanah pamah. Kawasan tu tanah pamah. Jadi nampak tak? Kebanyakan manusia akan tinggal di kawasan tanah pamah. Iaitu nampak tak? Apa buktinya? Nampak tak ada kampung Jujur, kemudian ada kemudian kampung Selesa, kemudian kampung Bangau dan juga ada kampung Hijau Kuda. Kampung-kampung ini terletak di kawasan tanah pamah. Dan tanah pamah ini boleh ditanam dengan padi sawah. Kita tengok simbol ni, oh ini adalah padi sawah. Nampak tak tu? Dan di sini juga ada sungai iaitu Sungai Timah. Kawasan yang ada berbukit bukau ini ada simbol getah. Okey, bagus soalan Aiman. Padi sawah atau sawah padi? Okey, biar cikgu jawab. Baik. Padi sawah, okey, dengar betul-betul Padi sawah ialah pokok itu. Pokok padi. Okey. Padi sawah iaitu pokok padi itu. Sawah padi iaitu tempat ditanam pokok padi itu. Nampak tak? Maknanya kawasan ini adalah kawasan sawah padi. Faham betul-betul? Kawasan ini adalah kawasan sawah padi. Okey, yang cikgu sedang ratakan tu, okey, yang cikgu lukis tu, yang ini kawasan sawah padi. Apa yang ditanam? Padi sawah. Nampak tak? Padi sawah ialah pokoknya. Sawah padi ialah tempatnya. Okey. Ya, betul. Cikgu tahu ramai yang tanya, ramai yang pelik. Itu sebenarnya. Padi sawah pokoknya, sawah padi sawah padi tempatnya. Begitu juga macam korang cakap kan, apa beza telur ayam dengan ayam telur? Sama juga. Telur ayam merujuk kepada telur yang ayam. Okey, telur yang daripada ayam. Tapi ayam telur iaitu ayam yang diternak untuk menghasilkan telur sahaja. Itu ayam telur. Nampak tak? Betul. Ayam telur iaitu ayam yang yang diternak untuk menghasilkan telur. Kalau telur ayam ialah telurnya. Telur ayam ada, telur itik ada kan? Kan? Jadi telur ayam. Yes.
Jangan risau, cikgu adalah guru BM juga, cikgu tahu. Cikgu BM juga, cikgu tahu. Okey. Cuma cikgu tak ajar BM lah secara online. BM mungkin ada cikgu yang lebih baik. Cikgu Ghalib lah ke, cikgu apa, cikgu Irsyad ke kan. Dengan cikgu, tak payahlah kau orang belajar lah BM dengan diorang. Tapi cikgu tahu sebab cikgu ajar BM. Yes. Okey. Itulah beza telur ayam dengan ayam telur. Okey. Mana cikgu tahu cikgu Ghalib? Cikgu Ghalib tu kawan cikgu lah. Cikgu Ghalib kawan cikgu, cikgu Irsyad kawan cikgu, cikgu Azizul kawan cikgu, cikgu Ajwad kawan cikgu. Azizul saya tahu. Itu semua kawan-kawan cikgu. Kita orang satu geng. Cikgu kalau Cikgu Sheila, Cikgu Sheila pun kawan cikgu juga. Kami pernah berjumpa lagi. Sama-sama mengajar. Cikgu tahu. Wah, hebat cikgu. Jadi jangan risau, dia orang semua kawan-kawan cikgu. Right? So yes, so jangan risau ya. Dia orang pun mungkin dia orang tak tahulah dia orang kenal cikgu ke tidak, tapi cikgu kenal dia orang. Okay. Guru math cikgu kenal, Cikgu Azizul. Cikgu Azizul best. Cuma dia ajar laju sikit lah. Alright. Kemudian ada sekolah BP ialah Balai Polis dan juga PP ialah Pejabat Pos. Okay, itu berkaitan dengan peta topografi. So, kamu kena mentionkan kat sini. Nampak tak di sini? Nampak tak dia mentionkan kat sini? Iaitu apa? Ciri pandang darat budaya. Dia tulis apa? Dia tulis sawah padi. Dia tak tulis padi sawah. Dia tulis sawah padi. Sebab apa? Ada kawasan tanaman padi. Jadi itu beza dia. Nampak tak? Sawah padi kat situ. Kat simbol itu tulis padi sawah. Padi sawah tu pokoknya. Sawah padi itu tempatnya. Okay. Baik. So itu berkaitan dengan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Jadi bagaimana anda nak mentafsir ataupun memberi maksud berkaitan dengan peta topografi ini? Bagaimana nak mentafsir? Senang saja. Iaitu kamu kena tahu saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Iaitu kalau kita lihat di sini ya. Okey, baik, ini kita lihat peta topografi, peta jertih ini, dan kita lihat di sini bahawa ada banyak simbol-simbol. Bila diberi peta topografi ni, kamu tengok betul-betul. Oh, perasan tak? Kawasan yang atas ni, kawasan yang di atas ini, kalau kamu perhatikan, dia tak ada garisan kontur. Yang ini tak ada garisan kontur ya. Yang atas ni. Maknanya apa? Yang atas ni bila tak ada garisan kontur, means kawasan itu tanah pamah. Tanah pamah. Sebab tak ada garisan kontur. Yang di sebelah kiri ini, yes, ada garisan kontur, dan di sebelah bawah ni pun ada garisan kontur. So bermakna ini kawasan yang berbukit bukau. Yes, ukiran kotak tu sama. Okay. Ini kawasan bukit bukau. Dan juga kalau kita lihat di atas ini ada, kalau tanah pamah, confirm banyak aktiviti yang manusia buat. Iaitu sawah padi, kemudian ada pertempatan, ada perumahan-perumahan. Begitu juga ada kawasan paya. Ini kawasan paya, paya nipah. Ini paya nipah. So kawasan paya yang ini, kemudian ada kawasan padi dan ada sedikit kawasan hutan kat situ. Yes. Paya nipah ialah paya yang ditanam pokok nipah, yang ada pokok nipah banyak. Dia ada dua. Paya nipah dengan paya bakau. Paya bakau ialah paya yang ada pokok-pokok bakau. Itu beza dia. Yes. Okay. Jadi inilah dia bentuk-bentuk dia, dan kamu kena tengok pula, bila kamu perhatikan, peta topografi ini, di manakah pusat bandar dia, pusat tempat dia? Iaitu pusat dia iaitu di mana? Di Simpang 3 ni. Iaitu di Pekanjabir. Kenapa Pekanjabir jadi dia punya pusat dia? Sebab kat sini ada PD iaitu pejabat daerah, ada PP pejabat pos, kemudian BP balai polis, kemudian ada sekolah, ada klinik. Means itulah kawasan pusat bagi kawasan itu.
Ini nampak. Macam tu kita kena baca peta topografi. Oh, situ kawasan dia. Nampak tak? Yes, baru kita tahu, oh ini kawasan dia ya. Ada pusat, kemudian yang lain ada bukit bukau dan juga sebelah atasnya ada kawasan sawah padi. Yes, macam tu cara baca dia. Baru tahu macam mana nak baca kan? Yes. So, daripada peta ni, kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh bertanya. Kat mana yang kamu tak faham ke apa ke kan, boleh tanya. Cikgu boleh tunjukkan macam mana nak baca peta topografi ini. Okay. So, ini pandangan daripada atas berkaitan dengan peta topografi. Jadi, ini langkah-langkah dia lah. Langkah-langkah dia sama je. Iaitu sama juga pandang peta tu, kemudian kamu akan buat ayat. Okay. So, buat ayat dia macam mana? Macam tu lah. Iaitu, okay, dia kata apa? Peta topografi menunjukkan kawasan jertih. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah ada sungai, ada hutan dan paya nipah. Manakala ciri pandang darat budaya pula di kawasan peta adalah terdiri daripada ada jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. So mentionkan semua tu. Baik. Kemudian kita buat lagi. Sebahagian besar bentuk muka bumi. Macam mana tulis? Ya, maknanya kamu buat ayat based on apa? Based on yang kamu nampak. Nampak di dalam peta topografi. Nampak tak? Peta topografi. Yes, kamu nampak ini. Oh, okey. Kamu terus buat ayat. Iaitu apa? Iaitu ayat dia, iaitu mula-mula, yes, huraikan. Mula-mula cerita pasal pandang darat fizikal dulu. And then mentionkan apakah pandang darat fizikal tu. Dan kemudian kamu mentionkan tentang pandang darat budaya dalam kawasan peta tu. Dan mentionkan apakah pandang darat budaya yang ada di tempat itu. Kemudian barulah kamu buat, kamu buat huraian dia. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata. Kecuali di sebelah barat dayanya. Yang merupakan kawasan tanah tinggi. Macam mana nak tahu? Oh, senang je. Kamu tengok peta tu balik. Peta tu balik. Kemudian kamu buat tanda arah. Iaitu tanda arah utara, selatan kan? Macam ni kan? Tanda utara macam tu. Dan kamu buat tanda macam tu. Oh, yes. Kamu buat tanda arah yang atas ni utara, yang bawah ni selatan. So, kawasan sebelah kiri ni apa? Ini adalah, yes, ini adalah barat daya. Betul? Yang ini barat daya. Ya, kontur di tengah-tengah. So ini adalah barat daya. So barat daya kawasan apa? Kawasan berbukit bukau. The rest, letak di tengah-tengah. Bukan garisan kontur, garisan tanda arah tu letak di tengah-tengah. Letak di tengah-tengah. Dan kamu tahu, sebenarnya barat daya di sebelah, sebelah kiri tu. Jadi kamu tahu arah dia. Arah kawasan dia. So dia kata barat daya ada kawasan berbukit bukau. Betul lah. Maknanya apa? Barat dayanya adalah kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi yang ada berbukit bukau tu. Kemudian mentionkan pula kawasan tanah pamah pula ada apa? Ada pertempatan, ada pengangkutan dan juga ada pertanian. Mentionkan aktiviti situ. Kemudian kawasan tanah beralun yang bersaliran baik digunakan untuk penanaman getah. Dan saliran utama ialah Sungai Nering. Maknanya saliran tu ialah sungai utama. Kita lihat balik sungai utama mana? Inilah dia. Sungai utama iaitu Sungai Nering ini. Yes, ini Sungai Nering. Nampak? Tu Sungai Nering. Jadi mentionkan ada kegiatan getah di kawasan yang sedikit beralun itu. Baik. Kemudian kamu mentionkan lagi berdasarkan peta, based on peta itu kita tahu bahawa kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Yes. Kita tahu utamanya apa? Pertanian. Sebab apa? Kita lihat sini, tak ada pun kawasan kilang. Mostly apa?
ladang ladang getah, di sini pun ladang getah, kemudian sini ada sawah padi, sawah padi, sawah padi, sawah padi. So mostly semua orang yang tinggal di situ confirm menjalankan pertanian. Confirm menjalankan pertanian. Ya, jadi sikit saja yang bekerja sebagai bukan pertanian. Mostly orang kat sini tinggal bekerja sebagai para petani. Para petani ya. Sama ada penoreh getah ataupun penanam padi. Yes, itu mentionkan. Kemudian bagi tahu, okey, tanaman yang diusulkan tanaman apa? Padi sawah dan getah. Kemudian padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Boleh mentionkan padi sawah ditanam di sekitar kawasan lembah sungai, iaitu di kampung, ya di sini, kampung gelang dan juga kampung sawah. Itu mentionkan macam tu. Ada kawasan sawah padi di kampung-kampung itu. Dan seterusnya, okey, getah pula ditanam di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Misalnya, ladang Bukit Oh. Kemudian last kali mentionkan Pekan Jabir tadi. Kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Korang dah belajar dah kan pola pertempatan? Dia ada pola pertempatan berpusat, berselerak dan berjajar. Betul? Betul? Dah belajar Betul. kan? Jadi yang ini pola pertempatan berpusat. Apa yang ada di kawasan, tapi tak ingat, tak apa, it's okay. Nanti kita akan bincang-bincangkan dia. Dan kawasan ini ada kemudahan sosial. Ada sekolah, ada klinik, ada balai polis dan juga ada pejabat pos. Okey. Kemudian dia kata pertempatan berkelompok terdapat di ladang baharu. Pertempatan berjajar pula terdapat di segi 4 grade 6605 pun boleh mentionkan. Ya, okey. So kalau kita tengok peta tadi, mungkin boleh ingat balik Okey, iaitu kalau katakan berkelompok, nampak tak ladang baharu tu? Ini ladang baru. Dia ladang baru kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Bermakna ini pertempatan berkelompok. Kalau yang berpusat yang ini. Mostly berpusat di segitiga ni. Ini pola pertempatan berpusat. Berpusat. Kemudian kalau yang berjajar, berjajar kita boleh lihat di sini. Di sini dan juga di sini pun boleh berjajar, di sini pun boleh berjajar. Itu berjajar sepanjang jalan raya. Yes, sebaris dengan jalan raya. Dan mungkin ada berselerak juga. Okey, mungkin ada berselerak sedikit di sini. Ya. Tepi sungai pun boleh, tepi jalan raya pun boleh untuk berjajar. Kalau everywhere macam ni, ini berselerak. Ini berselerak. Sekejap sana, sekejap sini semua kan. Itu berselerak. Nampak? Ingat lagi rupa-rupanya ya. Ingat lagi rupa-rupanya tentang pola pertempatan. Bagus korang. Jadi itulah sebenarnya yang kita belajar tentang peta topografi. Dan kalau peta topografi ni, kalau kita lihat dalam bentuk betul-betul di Google Earth sebenarnya, kita boleh nampak juga. Okey, iaitu kalau kita lihat seperti di Google Earth ni okey, kita mungkin boleh lihat di Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia, iaitu di Kuala Lumpur. Kita ambil di ibu negara kita. Ini memang pertempatan berpusat. Secara umumnya ianya berpusat. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat semuanya berpusat di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Ini kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Kenapa di sini? Sebab ini kawasan tanah pamah. Tanah pamah. Yes, ini tanah pamah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ianya dipanggil kawasan Lembah Kelang, iaitu sepanjang kiri dan kanan Sungai Kelang. Inilah dia
Dan kalau ikutkan sungai-sungai ini, dia Sungai Kelang tu memang daripada atas bukit sampai ke bawah lah. Okey. Dan kalau kita lihat di bahagian yang paling, kalau kita nak tengok kawasan yang pertempatannya yang berselerak sedikit adalah di kawasan jauh sikit daripada Selangor, iaitu contohnya di Sungai Besar ni. Okey. Kamu nampak? Ini kawasan sawah padi di Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Nampak? Perumahan semua berjajar mengikut jalan raya. Nampak tak sepanjang jalan raya ni? Ini jalan raya tau. Yang garisan ini, itulah dia kawasan pertempatan berjajar. Berjajar. Dan juga ada juga yang berselerak di kawasan yang pinggir-pinggir hutan pun ada kawasan yang berselerak. Dan ini kawasan Tanah Pamah. Ya, ini Tanah Pamah. Kalau kawasan yang berbukit bukau, kamu boleh tengok di kawasan seperti yang berhampiran dengan KL, iaitu ni dah kawasan ni dah dah berbukit bukau. Dah berbukit bukau ni ya. Jadi ini kawasan yang menghampiri Genting Highland ni. Genting Sempah. Kita tengok Genting Sempah. Ini kawasan yang berbukit bukau. Juga digunakan untuk apa? Untuk tanaman, untuk pelancongan. Ini kawasan dia. Genting Sempah. Dan kawasan tanah tinggi, kita tahu kawasan tanah tinggi iaitu di mana? Kalau berdekatan dengan kita ni iaitu di Genting Highland. Inilah dia Genting Highland. Rasanya korang dah biasa pergi kan Genting Highland. Tu Genting Highland. Nampak? Genting Highland kat sini. Inilah dia Genting Highland. Pernah pergi kan? Tak pernah pergi lagi ya. Genting Pernah. Highland, ini tempat pelancongan lah. Saya pernah, cikgu. Tempat Saya pernah, pelancongan. cikgu. Yes. So tempat pelancongan kalau kita singgah kat sini, Yes. seram sikit. Yes. Kalau kita lihat, alamak, ini dalam terowong dia lah. Dalam terowong dia ya. Tapi memang sejuk sikit. Betul, memang moden. Okay. Ini tempat parking dia. Dan kalau kita keluar daripada sini, okay, ini kawasan dia. Memang sejuk. Okay. Ada cable car. Yes. It's just like macam Disneyland sikit lah. Dia memang macam tempat biasa, tapi dia memang tempat pelancongan. Okay. Yes, tempat pelancongan ya. Genting Highland. Yes, ini Genting Highland. Panas tu pasal kamu tak on aircon. Cuba on aircon. Okay. Yes. Okay. Kalau kita pergi ke sini, kita boleh nampak Genting Highland. Tu ada cable car. Okay. Ada cable car yang menyambung ke sana lagi. Cable car ni sambung ke mana ya? Okay. Yalah ke atas tu. Ini kalau betul-betul dia sebenarnya Genting Highland tu tempat yang terkenal untuk kamu pergi. Cameron Highland lagi best lah kan. Tapi kalau Genting Highland betul-betul di atas dia, iaitu di sini kalau tak silap cikgu, iaitu di kawasan yang ada mana ya? Okay. Ini di dalamnya. Okay, ini di dalam Genting Resort rasanya. Yes. Okay. Yes, ini kawasan. Yes. Ini baru ni rasanya ni. Ini baru. Yes. Okay. Itulah. Ada kepala budak terapung kan. Okay. So inilah kegunaan tanah tinggi, iaitu sebagai pusat pelancongan. Yes. Pusat pelancongan ya. Okay. Baik. Yes. Budak tu kepala terapung ya. Budak tu kepala terapung. Korang cari yang itu je. Yang pelik-pelik korang cari ya. Okay. Baik.
So itu berkaitan dengan apa yang kita dah lihat tadi. Alright. So itu berkaitan peta topografi. Hopefully kamu dapat sedikit idea berkaitan peta topografi itu. But don't worry, next class kita akan masuk bab 3 iaitu berkaitan dengan alam semula jadi, geografi alam semula jadi. So kita akan perkenalkan dengan apa tahu? Dengan bentuk muka bumi seperti tanjung. Macam mana nak tengok betul-betul tanjung, teluk. Okay, begitu juga dengan banyak bentuk-bentuk muka bumi yang lain. Alright? Pada kelas kita yang seterusnya pada minggu hadapan. Yes. So kita jumpa lagi guys pada minggu hadapan untuk kelas Terima kasih, Cikgu. geografi. Sama-sama. Cikgu. Okay, guys. Cikgu. Ya, Cikgu. sama-sama. Yeah, Jumpa habis. dalam kelas Cikgu, darah. Okay, Cikgu. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Cik. Bye. Baik, Cikgu. Yeah, you're welcome. Okay, bye. Cikgu, Sama-sama. Yeah. kelas darah Jumaat kan? Yeah, betul. Jumaat ke? Ke Form Sabtu? 2 Form 2. Form 2 kan hari Khamis dengan hari Sabtu. Okey. Jumpa nanti. Alright, jumpa lagi. Bye. Bye cikgu, jumpa lagi. Okay, Baik, bye. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Okay, Gato bye. saimashita. Ya, kita masak. Yes. Jin ubishi. Yes. Macam-macam Sia-sia lah lah, kau ni, Usha. Aman. Okay, Sia-sia. sia-sia. Syukran. Syukron. Ouch. Ouch. Syukron. Ouch. Okay, bye.